Bagi memulakan acara siri kuliah dakwah perdana kita pada hari ini, dijemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Setiausaha Agung Kehormat Perkhidmatan Kebangsaan, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang bahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa dalam majlis ini yang baru diperkenalkan mulai awal tahun ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak Perkim untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Bahagia Datuk Wan Muhammad yang telah sudi menjadi pembicara yang keempat dalam siri yang kita namakan siri Skop. Majlis ini secara kebetulan pada hari ini terjatuh pada hari yang kita menghampiri Hari Raya Haji, dan sudah tentu ia merupakan masa yang penting kerana 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari yang mulia yang digalakkan oleh Islam untuk kita membuat ibadah tambahan. Jadi saya bagi pihak Perkim memohon maaflah kepada Yang Bahagia Datuk Wan Muhammad dan juga kawan-kawan yang kalau sekiranya majlis ini mengganggu ibadah yang tuan-tuan lakukan, kerana kita ada jamuan lepas ni. Kepada mereka yang berpuasa, saya minta maaflah kerana mungkin ada yang berpuasa seperti yang digalakkan dalam agama kita. Selain daripada itu, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir tentang pembicara yang kita jemput hari ini, yang sudah tentu merupakan salah seorang yang mempunyai pengalaman yang tidak kurang, khususnya mengenai dengan hal ehwal yang berkaitan dengan urusan Islam. Walaupun tentu ada yang lain lagi, tapi hari ini kita berusaha setakat yang kita boleh untuk menghadamkan apa yang akan dipersembahkan, yang saya percaya mempunyai beberapa signifikan mengenai dengan perkembangan Islam semasa. Kerana mungkin Yang Bahagia Datuk Wan tidak memberi saya menyebutkan perkara ini kerana biasanya ramai juga yang tak suka disebut-sebutkan tentang apakah sumbangan yang dimainkan oleh seseorang. Tapi saya minta izinlah, saya nak cerita sikit pada orang yang hadir pada hari ini, Yang Bahagia Datuk Wan, iaitu di samping keistimewaan orang-orang lain, setiap orang ada keistimewaan, dan Datuk Wan ini pada saya juga mempunyai keistimewaan yang tidak kurang daripada orang-orang lain. Lebih-lebih lagi pada masa ini dia merupakan seorang bekas atau mantan pengarah JAKIM yang diberi peranan yang bermacam-macam. Pada masa ini dia diberi tugas, kalau tidak salah ingatan saya, beliau merupakan bekas ketua pengarah JAKIM yang pertama kali ditempatkan di sebuah institut yang penting dalam negara kita, iaitu IKIM, Institut Kepahaman Islam Malaysia, yang pada masa ini Datuk Wan menjadi timbalan pengerusi IKIM. IKIM ni memang dekat dengan hati mereka yang melihat dan mengikuti perkembangan Islam di Malaysia, kerana ia berasal daripada gagasan yang telah dibincangkan oleh Kabinet suatu masa dahulu dan telah ditubuhkan khusus untuk menghargai pemikiran almarhum Tengku Amrul Rahman Putra Al-Haj, yang telah memperkenalkan berbagai-bagai usaha untuk
memperlihatkan Islam itu sebagai agama yang universal. Dia daripada idea almarhum Tengku, maka suatu masa Kabinet Kerajaan Malaysia ini berfikir bagaimanakah hendak kita merakamkan penghargaan walaupun almarhum sudah meninggal, merakamkan penghargaan dan jasa-jasa Perdana Menteri yang pertama itu untuk memperlihatkan Islam itu supaya menjadi satu agama yang dekat di hati rakyat Malaysia ini, walaupun sebahagian daripada rakyat Malaysia tidak terdiri daripada orang-orang Islam. Banyak perkara yang saya fikir Datuk Wan Sri sedia maklum. Dia almarhum Tengku Abdul Rahman di antara yang masih lagi menjadi satu misteri tentang kenapakah almarhum menggerakkan penubuhan Perkim. Kerana pada masa itu almarhum Tengku adalah seorang Perdana Menteri. Biasanya seorang Perdana Menteri lebih menumpukan perhatian kepada usaha menubuhkan jabatan yang resmi yang di bawah kuasanya, menjadikan perkara yang penting itu sebagai jabatan. Boleh dibuat jabatan, boleh dibuat departmen, boleh dibuat unit, boleh dibuat badan yang 100% menggunakan wang kerajaan. Tapi almarhum Tengku Abdul Rahman, bila kita mengkaji dan saya cuba juga mencari bahan-bahan bacaan, saya tak jumpa apakah yang menyebabkan seorang Perdana Menteri berfikir tentang pentingnya dijadikan hal Islam itu di samping yang telah sedia ada sebagai sebuah pertubuhan. Biasanya yang memikir hal pertubuhan ini ialah orang biasa. Kalau saya orang biasa, saya berfikir tentang usaha untuk menubuhkan association, bukan jabatan. Tapi kenapa seorang Perdana Menteri yang saya fikir unik juga, dia ada kuasa membuat kerajaan, membuat jabatan, membuat departmen, membuat kementerian dan macam-macam lagi. Tapi kenapa dia telah membuat pertubuhan Perkin, kata orang Inggeris, as an association, bukan sebagai department, walaupun dia berkuasa. Jadi saya belum bersuara dengan jawapan kerana almarhum sudah meninggal. Tapi saya cuba menyelam untuk perhatian yang bahagia dan tuan. Bila kita lihat mereka yang terlibat dalam pengurusan penubuhan Perkim itu, dia terdiri daripada berbagai kaum. Mungkin pada fikiran saya, pada hemat saya, almarhum ingin memperkenalkan Islam kepada kaum lain yang bukan hanya orang Melayu, kerana kita sentiasa mewar-warkan bahawa Islam ini agama yang universal. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahawa ia sebenarnya universal? Kerana kita sebagai orang Melayu, tuan-tuan di hadapan saya mungkin ada berbagai kaum. Biasanya di Malaysia ini bila sebut Islam, Melayu, dan disebut Melayu, Islam. Sedangkan Islam itu bukan hanya untuk orang Melayu. Maka sebab itulah almarhum bila dah bersetuju ditubuhkan tubuhan ini, yang saya baca di antaranya yang terlibat dalam penubuhan itu ialah guru-guru saya pula secara kebetulan, iaitu almarhum Tan Sri Dr. Muhammad Abdul Rauf, Pengetua Muslim College Malaya, yang kemudiannya menjadi the first rector of UIA, orang Mesir. Dan almarhum Allahyarham Ustaz Nik Mohidin, guru saya juga, betulan. Walaupun bukan saya nak cerita hal itu, Datuk kan, tapi latar belakang kenapa Tengku tubuhkan. Dan orang yang terlibat, yang diambil oleh Tengku ialah berbagai kaum. Kerana yang menjadi Setiausaha Agung Perkim ialah seorang British, bukan orang Melayu, iaitu Tan Sri Abdul Mubin Shepherd. Kenapa dia ambil orang Inggeris yang beragama Islam untuk menjadi the first
Sekretari Jeneral untuk PERKIM. Dan kenapa almarhum begitu hampir dengan pemimpin-pemimpin Cina, yang di antaranya Tun Umar Yuk-Lin, di antara orang yang berusaha merubuhkan PERKIM ini. Dan kenapa yang dipertua yang pertama bagi PERKIM ini, sepatutnya siapa yang berasas, apa salahnya kalau Perdana Menteri juga ambil jawatan yang dipertua. Tapi almarhum telah berkenan supaya yang dipertua PERKIM yang pertama ialah India Muslim, Indian Muslim, Tan Sri Ubaidillah. Jadi itu saya sebut, saya tak boleh cerita semua kerana masa saya ini terhad untuk mengadukan yang bahagia Datuk Wan saja. Tapi saya nak menceritakan bahawa kenapa Datuk Wan diletakkan di IKIM. IKIM itu sangat penting kerana itu sebenarnya adalah yang ditubuh untuk menterjemahkan idea Tengku. Dan saya tahu kerana pada masa Kabinet putuskan itu, secara kebetulan Datuk Wan, masa itu saya berada di situ. Saya berada dalam Kabinet kerana ini bukan saya ceritakan perkara yang saya dengar daripada orang, tapi ialah cerita yang saya sendiri merupakan sebahagian daripada yang bersetuju menubuhkan IKIM itu. Dan sekarang speaker kita hari ini berada di situ. Jadi itulah keputusan memilih Datuk Wan menjadi orang yang penting di IKIM itu ada significance. Saya tak boleh cerita banyak, tapi saya cerita itulah mukadimahnya kenapa kita pilih, walaupun ada mantan yang lain banyak lagi, tapi kenapa kita pilih Datuk Wan. Mudah-mudahan apa yang nak dikongsikan oleh Datuk Wan akan memberi manfaat kepada kita. Dan untuk makluman Datuk Wan, pada masa ini usaha yang dibuat oleh PERKIM ini di antaranya ialah untuk memberi kepahaman Islam yang lebih mendalam kepada penganutnya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ada sikit sebanyak similarity dengan IKIM juga, tapi IKIM itu kerajaan, yang ini PERKIM ini association. Cuma sana IKIM, sini PERKIM, hujungnya sama, dua-dua KIM, KIM sini PERKIM dan KIM IKIM. Kalau IKIM ada wang lebih, maka IKIM boleh bagi duit pada PERKIM. Jadi itu kita boleh. Jadi, dan saya tidak maksud untuk minta duit, tapi musim sekarang ni musim payah duit. Tapi saya nak cerita bahawa kehadiran Datuk Wan hari ini kita benar-benar terima kasih. Dan cabaran yang PERKIM hadapi hari ini ialah tentang kualiti orang Islam. Memang PERKIM seperti yang kita ketahui, di antara tugasnya ialah untuk menggalakkan yang non-Muslim masuk Islam dan kita menguruskan hal syahadah ucapan. Dan syahadah itu seperti yang kita semua ketahui adalah untuk memastikan bahawa orang yang berkenan bersetuju masuk Islam, bukan secara paksaan. Tapi perkara concern yang kita fikir pada hari ini untuk makluman yang bagi Datuk Wan ialah bagaimana untuk menerapkan iman. Kerana yang Islam itu kita harap dapat kita tanam keimanan. Ada dua level yang berlainan. Islam sebagai pintu masuk, tapi proses selepasnya ialah keimanan. Iman inilah yang mencabar. Kerana dalam Quran sendiri pun kita lihat bahawa kalau saudara-saudara tuan-tuan membaca Quran, ayat Quran yang menyebut wahai orang beriman, dan adakah kita terfikir ada tak ayat yang menyebut wahai orang Islam? Sebenarnya tidak ada ayat yang menyebut wahai orang Islam. Tapi yang ada dalam Quran ni ialah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. 89 kali disebut. Tapi tak disebut Islam, cuma disebut manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
dalam Quran yang kita baca itu ada 20 ayat yang menyebut wahai manusia, tapi wahai yang beriman 89 kali. Jadi hari ini bila kita berada dalam sesi ini yang bahagia Datuk Wan, saya fikir harap kita dapat menebalkan keimanan kita, kerana Islam itu adalah pintu masuk saja. Sehingga suatu masa dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Hujurat yang menyebutkan bahawa ada ayat yang mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab suatu masa dahulu berkata kami telah beriman, lalu dikatakan qulu aslamna, bukan katakan bahawa kami sudah Islam, kerana iman belum lagi. Itu di permulaan. Arab masuk sebenarnya masuk Islam, tapi mereka claim mereka dah beriman dah. Jadi Allah remind menerusi malaikat utusan yang sampaikan wahyu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lam tu'minu, wahai Muhammad, katakan mereka kamu belum beriman lagi, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahawa kami sudah Islam. Ini bermakna bahawa usaha kita yang bahagia Datuk Wan, cabaran kita di Perkim dan mungkin di lain tempat juga, bahawa cabaran kita ialah bagaimana hendak kita tebalkan keimanan. Islam, ramai yang mengaku Islam, tapi insya-Allah dengan menerusi kuliah sebegini dan juga sesi-sesi yang lain, kita dapat bersama-sama menebalkan keimanan kita. Barulah kita boleh menjadi Muslim yang kuat. Kalau Muslim tanpa iman, tentulah kita akan menghadapi masalah. Dan tentulah hari ini Datuk yang bagi Datuk Wan sedia mengetahui. Jadi itulah saja yang boleh saya sebut sebagai mukadimah kepada Datuk Wan. Saya harap perjumpaan kita dengan Datuk Wan hari ini bukanlah kali yang pertama dan terakhir. InsyaAllah kita boleh berjumpa lagi dalam majlis yang lain, dan sama-samalah kita bantu-membantu bagi mengukuhkan Islam menerusi tugas yang kita lakukan. Jadi terima kasih kepada Datuk Wan. Mudah-mudahan ahli-ahli akan dapat faedah yang banyak daripada perkongsian beliau, dan jangan segan-segan kalau ada sesi pertanyaan, saya fikir bolehlah kita bertanya. Terima kasih banyak kepada Datuk Wan. Selamat Raya Haji. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung menjemput yang berbahagia Datuk Wan Muhammad Datuk Syekh Abdul Aziz untuk menyampaikan kuliah. Dengan segala hormat yang bagi Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Farhan, yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Noor, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Pusat, serta ahli-ahli kepimpinan Perkim Pusat dan Negeri, serta perwakilan yang hadir pada hari ini. Yang saya muliakan Kekanda orang lama yang bahagia Datuk Haji Abdul Hanif Harun bin Ahri Perkim Pusat, yang berbahagia sahabat lama saya Datuk Razadi Syahabuddin yang kini bersama Perkim, yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas pengenalan dan segan saya apabila yang berkaitan Sri. Saya melihat beliau ni lebih sebagai tuan guru saya sebenarnya, sebab
ketika saya masuk ke UKM 1974, belajar di sana. Satu ketika yang bagi Tan Sri adalah dekan saya, yang kemudiannya ustaz yang pertama menjadi timbalan Naib Chancellor UKM. Kemudiannya Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir ketika itu membawa beliau masuk dalam kepimpinan negara, bermula sebagai timbalan menteri di JPM, kemudian ustaz yang pertama jadi menteri penuh menjaga hak ehwal Islam. Bukan itu saja, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, ustaz yang pertama menjadi menteri perusahaan awam. Saya sebut ustaz-ustaz ni sebab saya melihat Tan Sri sebagai guru saya, walaupun sebenarnya lebih daripada itu sebagai bos saya, tapi guru ni sampai bila-bila tetap guru lah, ya. Yang lebih menarik, Datuk-datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat berkongsi banyak fakta sejarah yang menzahirkan kebijaksanaan selain daripada jasa-jasa cemerlang para pendakwah silam, yang boleh kita faham secara ringkas daripada mukadimah yang bagi Tan Sri tadi. Kerja dakwah ini kerja yang memerlukan kebijaksanaan, sebab ia suatu tugasan sebagai kesinambungan kepada tugas nubuwah, tugas kenabian, tugas kerasulan. Kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat antara lain yang sesuai dalam konteks ini ialah al-fatanah, kebijaksanaan yang sempurna. Jadi orang yang nak menyambung tugas kenabian dan kerasulan ini juga bertanggungjawab sedaya upaya cuba melaksanakan tugas dakwah ini dengan penuh kebijaksanaan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pada hari ini berdepan dengan para pejuang sebenarnya yang telah lama berjuang dalam medan dakwah. Saya ucap tahniah, tuan-tuan dan puan-puan telah memilih satu jalan yang terbaik yang Allah takdirkan, dan jangan lari daripada jalan ini, terutama di hujung-hujung usia kita. Kita lihat bagaimana kebijaksanaan almarhum Tengku mengasaskan Perkim dan banyak institusi lain yang menjadi ikon, bukan saja ikon sejarah kepada Malaysia tetapi kepada dunia Islam juga. Saya ingat lagi ketika mula berkhidmat di bahagian agama Jabatan Perdana Menteri, yang kemudiannya bertukar nama kepada BAHIS. Kemudiannya pada 1997 dijenamakan sebagai JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Di peringkat awal dulu sedikit sumbangan bermakna daripada kerajaan, peruntukan yang diberi pada organisasi di bawah butiran pemberian kerajaan. Saya ingat di masa itu di bawah 4200 kalau tak salah. Dua organisasi yang menerima sumbangan yang disalurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui bahagian agama. Ketika itu yang bagi Tan Sri lah menterinya, ialah IKIM dan yang lain, Perkim. IKIM itu kemudian Perkim dan Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi nampaknya organisasi yang fokus kepada kerja-kerja dakwah di peringkat awal dulu diberi dokongan yang sangat kuat oleh kerajaan dengan cara yang sangat bijaksana. Kalaulah Perkim seperti yang bagi Tan Sri sebut sebagai sebuah pertubuhan, Yadim sebagai sebuah yayasan yang juga dulu di bawah bagi Tan Sri juga, lebih sebagai badan yang memayungi NGO Islam untuk menyatukan pemikiran, untuk menggembeling tenaga secara yang lebih produktif, dan kemudiannya seperti yang disebut tadi, diwujudkan pula sebuah institut yang fokus kepada kerja-kerja research, penyelidikan, iaitu IKIM, tetapi termaktub dalam perlembagaan asalnya sampai sekarang ialah
untuk mempertingkatkan kefahaman Islam yang sebenar di kalangan orang Islam dan nak promote understanding di kalangan rakyat Malaysia yang bukan Islam. Jadi nampaknya sebagai mukadimah, kita sedang berada dalam sebuah keluarga yang besar. Perkim bukan sebuah pertubuhan yang kecil. Pertama, lihat daripada fakta sejarahnya. Dalam masa yang sama, kita ada rangkaian nasab hubungan kekeluargaan yang besar di kalangan pertubuhan-pertubuhan utama yang digerak atau diasaskan oleh kerajaan sendiri, dan kemudiannya banyak pertubuhan atau gerakan atau movement yang digerakkan oleh orang-orang yang lahir pada sistem tadi atas kesedaran semangat dakwah, menubuhkan pertubuhan masing-masing dengan fokus yang berlainan. Kemudian kita ada institusi rasmi di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Itu pun ahli keluarga kita juga yang kita boleh jalinkan jaringan yang erat dan mantap, kerjasama yang lebih strategik. Contohnya kalau di peringkat persekutuan kita ada 14 agensi agama persekutuan yang rasmi, di mana semuanya bertanggungjawab kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ringkasnya kita kata Menteri Agama. Ada suatu lagi perkembangan terkini di mana IKIM kini dari segi tanggungjawabnya direct kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maknanya 13 agensi agama persekutuan yang dikawal sedia di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Agama, dan IKIM sekarang ini direct bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tentu ada perkara-perkara yang tersirat di sebalik sedikit perubahan ini. Barangkali saya punya bacaan dan jangkaan ia selari dengan gagasan Malaysia Madani yang nak memupuk keharmonian yang sejati di kalangan rakyat Malaysia, dan IKIM melalui fungsinya sebagai research institution jadi juga turut berperanan. Jadi dalam mukadimah ini saya melihat dan rasa kerdil sebenarnya bila berdepan dengan para pencinta agama yang saya rasa menjalankan tugas nubuah. Jadi saya sekadar nak facilitate saja untuk kita menjawab beberapa soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, tugas kita dalam platform mana sekalipun yang utama atau antara yang paling utama ialah mengajak orang kepada al-Islam. Yang kedua, sebagai anggota Perkim atau mana-mana NGO, platform yang lain, bagaimana nak mengajak orang Islam, Muslimin dan Muslimat, untuk bekerja untuk agama. Mengajak orang kepada Islam ni satu hal umum, semua sekali, Muslim dan non-Muslim. Saya dulu-dulu zaman muda-muda lalu selalu saya guna istilah yang belum Muslim. Kemudian persoalan yang ketiga, kalau yang pertama nak mengajak orang kepada Islam, yang kedua nak mengajak orang Islam supaya bekerja untuk Islam. Saya selalu bertanya, setakat mana saya berjaya mengajak ahli keluarga saya untuk bekerja untuk agama sebelum nak mengajak orang lain, rakan-rakan saudara-saudara Islam yang lain untuk bekerja untuk agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting juga, bagaimana cara kita bekerja untuk mengajak orang kepada Islam dan mengajak orang Islam bekerja untuk Islam. Jadi cara itu atau wasail ini dia sentiasa berkembang sesuai dengan realiti. Jadi tema ucapan saya pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat yang penuh barakah ini, lebih kepada nak melihat kepada realiti.
membaca realiti inilah yang memerlukan kepada kebijaksanaan dalam dakwah. Contohnya, bagaimana kita nak memanfaatkan ruang dan peluang. Kata ruang, kita bebas untuk menjalankan kerja dakwah. Ashabul Fadilah, datuk-datuk, tuan-tuan perempuan sering ke negara minoriti. Mereka tak sebebas kita, walaupun ada yang ada kelebihan, tetapi sentiasa ialah sebagai warga negara di sebuah negara minoriti, ya. Mereka kena menjunjung perlembagaan, law of the land di sana. Mereka ada raja yang Buddhis. Raja kita ketua agama. Raja-raja di negeri ada ketua agama di negeri baginda masing-masing. Jadi raja yang Buddhis itu adalah raja mereka. Perlembagaan yang sifatnya bukan seperti perlembagaan persekutuan kita, itulah perlembagaan mereka. Dan mereka duduk di sebuah negara yang mungkin antara 10 hingga 15% penganut Islam, ya. Ada yang lebih kurang kalau kita baca dalam lingkungan ASEAN. Tapi keluarga kita besar. Di rantau ini, rantau Nusantara, lebih 300 juta umat Islam. Sebenarnya rumpun kita ini, rumpun Nusantara, dengan pelbagai ras dan etnik, kita ni lebih ramai daripada bangsa Arab. Muslim di Nusantara sebenarnya lebih ramai daripada bangsa Arab. Ambil daripada Morocco yang paling jauh sehingga ke kawasan Teluk, kita lebih ramai sebenarnya. Ini satu ruang. Satu lagi peluang. Peluang contohnya usia. Ini peluang. Tadi yang bagi Tan Sri mengenang sahabat-sahabat yang beliau yang baru meninggal. Dalam sebulan dua ni ramai kita kehilangan tokoh-tokoh para ulama hebat, ya. Allah masih pinjamkan usia kepada kita. Ini ruang. Juga peluang sumber kuasa. Pada umumnya umat Islam di Malaysia memegang kuasa yang dijamin oleh perlembagaan. Islam pula agama bagi persekutuan. Maknanya sekaligus datang dengan sumber yang lain, mungkin sumber keuangan, sumber tenaga. Kemudian bagi orang yang berfikiran lebih jauh, penyebaran Islam ini agama yang terbaik, pilihan kita, agama yang paling diredai oleh Allah SWT, bukan untuk Malaysia saja. Dan inilah yang dibuat oleh almarhum Tengku Abdul Rahman. Kali pertama, lebih kurang antara 15 hingga 20 tahun lalu, saya sampai di Ho Chi Minh City. Tuan Imam beritahu masjid ini dihadiahkan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dekat airport dia tu, Masjid Al-Amar, Datuk. 20 tahun dulu, mungkin lebih. Mana pemimpin-pemimpin kita dulu, selain daripada apa yang Lembaga Tan Sri dedahkan tadi, banyak perkara yang mereka buat bukan di Fatani, bukan di Indonesia. Di Ho Chi Minh masa tu siapa perintah? Komunis. Belum lagi di Australia, di Kataning, ya, Tengku juga. Ya Allah. Sekarang semangat itulah yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan utama Perkim, ya. Berulang kali negara sana negara sini, Masya Allah, saya bersegan lah, ya, segan. Sebab saya dah masuk 70. Yang duk pergi tak berhenti ni bukan 7 series, yang 8 series pun ramai. Maknanya kita memanfaatkan usia yang Allah beri dan image Malaysia. Jadi kita segan dengan orang yang berpegang pada ideologi atau doktrin lain. Kalau misal kata mereka berpegang pada sosialisme atau komunisme satu ketika dulu, dia ekspor
fahaman sosialis dan komunis ke seluruh dunia. Dia nak sosialiskan dan komuniskan seluruh dunia. Zaman yang bagi Tan Sri dan sahabat-sahabatnya belajar di Mesir, zaman tu pengaruh sosialisme terlalu kuat, bertembung dengan ulama Al-Azhar Syarif, sehingga kan ada juga sebahagian scholars yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kiri, sosialisme kalaupun tidak komunisme. Itu kiblat ilmu Al-Azhar, qubbatul ilm, dom kepada ilmu dunia, melahirkan ulama-ulama hebat seluruh dunia dengan dana wakaf, pembelajaran yang percuma. Itu dah lama, 1000 tahun lebih. Jadi orang lain nak ekspor sosialisme yang berpegang dengan doktrin secularism. Mana tanah jajahan dia nak secularize semua sekali. Jadi semangat nak bawa apa yang dia percaya dalam konteks kita, semangat nak sebarkan apa yang kita yakin yang terbaik ini. Jadi kita kena sampaikan. Saya selalu kritik diri saya. Ambil penerbangan dari KLIA, pergi Kuching atas jam setengah, KK 2 jam suku, atau Jakarta sejam setengah. Jakarta lagi dekat pada KK kan. Sebelah kita ada rakan rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, sama ada dia seorang Cina atau India. Satu ketika dulu tuan-tuan dan puan, bila saya mengenal dia, menyesal tak sudah, rasa berdosa sangat, macam nak menangis. Dekat sejam 2 jam kita duduk bersebelahan dengan dia, kita makan, minum, kita baca utusan, dia baca The Star, kita baca NST, dia baca akhbar lain, baca buku. Tak apa buat, sombong. Itu seorang ustaz tu. Barangkali lah kalau saya ni seorang pengedar produk-produk yang terkenal, saya tengok dia macam letih, saya akan mula masuk jawab. Saya kesian pada tuan ni, saya ada satu produk ini, testimoni banyak, saya dah amalkan apa semua. Sebenarnya saya salah seorang dalam line tu, nak mengejar point, nak menjual produk. Sebab saya seorang yang sangat beriman dengan produk itu, dan saya nak sesuatu sebab ada sale. Hemoi kami 5 minit pertama masuk jarum dah, bertembung di majlis kenduri, majlis tahlil, di kuburan pun nak jual produk juga. Kalaulah seorang pendakwah tulen ada jiwa dan semangat seumpama itu, mana percaya Islam ni, kita nak semua Islam. Dapat seorang pun lebih baik daripada dunia wa ma fi. Apa yang antara bumi dengan langit tu, semuanya kurang bermakna berbanding dengan dapat membawa seorang manusia ke jalan Allah Ta'ala, dapat unta merah. Jadi saya menyoal diri saya, betulkah saya ini sayang agama? Belum lagi saya menilai perkara-perkara lain lah. Jadi semangat itu, sebab itu kita ambil dan tak akan lupa satu firman Allah dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik tutur katanya, termasuk perbuatannya, yang da'a ilallah, menyeru di jalan Allah. Da'a ni dakwah, kerja perkim, anggota perkim, pejuang-pejuang perkim, tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi dalam ayat ni dia ada kait satu benda, prasyarat. Da'a ilallah itu satu, wa amila salihah, dia kena beramal salih. Dan di hujung ayat itu menyentuh tentang jati diri, kepercayaan, keyakinan yang tinggi. Wa qala innani minal muslimin.
Dia tak jajah saya orang Islam, saya orang Islam. Tetapi bila duduk bersebelahan, orang tahu saya orang Islam. Kalau dia minum yang lain, benda-benda kekuningan, saya tak minum. Kalau kekuningan pun mungkin apple. Dia mungkin ambil liquor. Dia tahu Islam. Dia tahu dengan penampilan, percakapan, lemah lembut kita, hormat, menghargai dan bercakap tentang keindahan Islam dengan bijaksana. Itu barulah waqala innani minal muslimin. Orang macam ni, dia pergi mana pun, di KL ke, di Honolulu ke, di Los Angeles ke, pergi holiday di mana, Europe, Balkan, orang tahu kalau macam ni mesti orang Malaysia. Ini orang Islam Malaysia. Kalau shopping di Ho Chi Minh, di Phnom Penh, kata ini mesti orang Malaysia, ya. Orang yang bagus, ya, amanah, ya. Kalau dia berniaga pun, ada urus niaga pun, boleh dipercayai. At-tajirul amin. Sebab dia percaya dia akan dapat kedudukan tempat bersama dengan orang-orang yang mulia, para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi poin yang kedua yang saya nak sebut di sini ialah kerja dakwah ini adalah satu kerja takhassus yang memerlukan kebolehan. Lebih tepat kalau saya kata memerlukan kepakaran. Kepakaran ini dia banyak grade, banyak tahap, mengikut keupayaan atau kapasiti masing-masing. Ciri-ciri pekerja dakwah dalam organisasi seumpama ini ataupun kami dalam organisasi yang lain, siapa saja, dia sekurang-kurangnya kena ada tiga komponen penting. Pertama, kita kena percaya bahawa dakwah ini suatu tanggungjawab. Maknanya kesedaran bahawa ia satu tanggungjawab ke atas diri kita. Masalah kita sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita kekurangan sumber tenaga dalam kerja-kerja dakwah kerana kecairan, kemerosotan rasa tanggungjawab untuk berdakwah itu. Kadang-kadang bermula daripada salah faham tentang mafhum atau understanding pada dakwah itu sendiri, ya. Dakwah ni macam dulu-dulu lah, dia ingat ceramah, kuliah, khutbah, kemudian kefahaman itu dah makin meluas. Kerja kebajikan berteraskan dakwah, program pendidikan berteraskan dakwah. Pendek kata, apa saja yang dibuat, premis utamanya ialah dakwah. Kalau macam tu, semua orang boleh melakukan kerja dakwah. Jadi sesuailah bahawa tanggungjawab dakwah ini tanggungjawab ke atas semua, ya, dari asal memang macam tu. Kemudian daripada tanggungjawab disusuli dengan tugas, mana kena dirangka apa benda yang masing-masing mampu laksanakan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya ialah ruhiyah. Dia ada sifat spiritual. Sifat spiritual inilah yang datang dengan al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab, kita perlu pada ilmu. Apa benda subjek matter yang kita nak bawa? Kata keindahan Islam, kecantikan Islam, kesyumulan Islam, the beauty and completeness of al-Islam, atau universality of al-Islam. Jadi kita kena ada sesuatu untuk kita nak beri sesuatu, tetapi dia perlu kepada selain pada al-ilm, iaitu al-adab. Al-adab mungkin lazimnya orang sebut etika, ya, tetapi ia lebih daripada itu, ya. Mudahnya kita kata, dalam kita melaksanakan kerja dakwah ini terpampang dengan jelas al-akhlaq al-karimah, cara kita berkomunikasi, cara kita berorganisasi, dari segi integriti, dari segi pengorbanan, dari segi penghargaan, saling menghormati kepada kelebihan masing-masing dan meraihkan kekurangan sahabat-sahabat kita. Sebab orang lain pun nampak saya kurang juga,
Jadi kita semua terdedah pada keadaan-keadaan yang macam tu. Mana jelas bahawa ini adalah tugas semua, dan kalau nak menceritakan tentang keindahan Islam, berteraskan Al-Quranul Karim, berteraskan sunnah Nabawiyah, tentulah masing-masing bercakap mengikut bidang kepakaran masing-masing. Kata saya, kalau saya baca ayat dalam Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya sebagai layman ni, yang boleh saya faham, dalam diri kamu ni apa yang kamu nampak? Setakat mana saya nak hurai kepada rakan-rakan saya yang bukan Islam. Tapi kalau ayat ini difahami oleh seorang yang ada latar belakang medical science, health science, dia boleh pergi jauh lebih daripada itu. Sebab bila kita teroka kita tafsir yang lama, banyak yang belum diterjemah lagi, tapi sebenarnya kita boleh capai terjemahan-terjemahan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat yang pendek-pendek ni kita rajinlah rujuk pada terjemahan dan tafsiran. Saya nak ambil satu contoh. Ini dalam tafsir lama ni, ya, berkurun-kurun yang lalu. Ayat ini berbicara tentang manusia ni daripada tanah kemudian membiak. Itulah Allah tanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau orang yang belajar bidang ni, dia boleh hurai panjang. Kita ada sistem cernaan. Ada setengah ahli tafsir, dia kata ini bicara tentang nikmat Allah yang Allah jadikan kita ada sistem cernaan ni, boleh masuk makanan, dibuang dan kita jadi sihat. Dia tafsir ikut keupayaan dia ketika itu. Kemudian ada para mufassirin berbicara tentang keajaiban nikmat Tuhan, as-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatan, wal lisan wal qalb, lisan kita, hati kita, dan segala macam organ yang ada dalam tubuh ni. Saya tak mampu nak bicara tentang ni, tapi Al-Quran dah bicara ratusan ribuan tahun yang lalu. Orang yang belajar, saya dengar saya selalu memilih pergi channel YouTube, syarahan-syarahan pendek tokoh-tokoh yang terkenal, yang saya kenal lah, ya, kita kena pandai pilih. Dia kata hanya seorang tabib yang profesional yang bila ulas ayat ni kepada orang bukan Islam, tak perlu tunggu lama. Sebab tu ramai orang profesional di Barat, di Eropah, Amerika, ya, saya mula share dengan Datuk Ghazali semalam. Mula saya cadang nak paparkan video 3 minit tu sebagai mukadimah ceramah saya, tapi saya rasa kurang sesuai kerana hari ni hari Jumaat. Tak apa, nanti Datuk Ghazali boleh share dalam grup. Islam agama yang paling cepat tersebar di semua blok, semua benua dunia sekarang ni. Adakah ia benar juga di Malaysia? Ia pasti benar di Australia, di Europe, di Amerika, berbanding dengan agama-agama lain. Setengah tu bukan agama pun, lebih pada izm-izm, fahaman-fahaman saja. Tapi tak boleh menandingi di dunia lain. Jadi yang untuk menyebarkan Islam tu, mereka ni golongan revert. Saya ni lahir sekampung, senegeri Muslim lah ke? Jadi benarkah di Malaysia ni agama yang paling pantas berkembang adalah Islam? Ini IKIM kena buat kajian. Kemudian satu contoh lagi, ya, ada sikit masa. Satu contoh lagi, bila kita baca dalam surah An-Naba ayat 7, wal jibala autada, dan ketika kami ciptakan gunung ganang ini sebagai tiang atau pasak, ya, kepada bumi. Jadi dalam rangkaian ayat dan surah An-Naba daripada 1 hingga 11 tu, banyak Allah Ta'ala mencabar pemikiran kita. Alam naj'alil arda mihada,
Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan di zaman orang dalam dunia kegelapan, ya? Orang yang belajar geologi boleh memahami dengan penuh perasaan. Kalau dia seorang geologis yang menjalankan kerja dakwah, Masya Allah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan masa tidur kamu tu sebagai satu waktu rehat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam bagaikan pakaian untuk kamu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan waktu siang sebagai sumber kehidupan buat kamu. Kemudian selepas itu banyak Allah berbicara tentang as-sama, tentang al-ard, tentang langit, tentang bumi. Ustaz biasa macam saya ni payah nak faham, kecuali kena rajin mengaji, rajin menadah. Tak faham kena tanya kawan-kawan yang belajar geologi, macam mana nak faham ayat ini. Rupanya kalau seorang geologis buat kerja dakwah, bercakap kepada rakan-rakan dia, tak perlu lama. Jadi Allah jadikan kita tak boleh tahu semua ilmu. Disiplin ilmu ni terlalu banyak dengan segala cabangnya. Jadi bermakna kerja ini kerja yang perlu digabungkan. Jadi kita dalam organisasi kita, salah satu yang saya mohon izin untuk tarik perhatian, kalau boleh, selain daripada yang berkaitan sudut cerita yang lama tu, ada mesej tersirat sebenarnya. Kita mempelbagaikan imej pertubuhan kita daripada pelbagai latar belakang. Kalau izinkan saya tambah, kita ramaikan juga anak-anak kita yang pakar dalam pelbagai bidang. Jadi kalau berdepan dengan kelompok ini, kita tarik ini. Ya, awak ke depan, awak lebih jelas, ya? Penjelasan awak akan lebih bermakna, ya, daripada si fulan yang lain. Kalau saya mungkin yang ni area masing-masing, ada area kepakaran masing-masing. Kemudian izinkan saya nak masuk poin yang terakhir. Pentingnya kita dalam organisasi seumpama ini untuk memahami realiti dan situasi. Fahamul waqi' wal mawqif. Memahami misal kata realiti di Malaysia, religious pluralism. Istilah ini kadang-kadang mengundang kekeliruan sebab dia lahir daripada bi'ah barat, tradisi pemikiran barat. Tetapi kita lihat dari perspektif kita, ya, mana di kalangan orang yang belajar ilmu kalam, teologi kita lah, ya, akidah kita, ini satu bidang ilmu kalam yang muasir, yang semasa, yang mesti dikuasai, termasuk oleh para pendakwah. Kalau tidak, kita akan terjebak, ya. Terjebak misalnya kata orang yang bijak melaksanakan kerja dakwah, nak propagate agama dan fahaman mereka bijak, sebab mereka bawa ke arah pluralisme agama. Kita mengiktiraf religious pluralism. Memang Allah jadikan macam tu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti kalau kita boleh baca dalam sirah Ibnu Ishaq, sejarah Sahifah Madinah atau Wathiqah Madinah, orang sebut perlembagaan yang pertama. Kalau Profesor Hamidullah dia kata the first written constitution, perlembagaan bertulis yang pertama. Tapi dalam tradisi ilmu kita selalu disebut Sahifah Madinah, ya, atau Wathiqah Madinah. Jadi dia mengiktiraf kepelbagaian agama, dan itu yang perlu diterima sebagai realiti. Dan perkara yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepelbagaian itu jadi harmoni dengan dibawa satu doktrin yang diterjemahkan dalam sistem negara Islam yang pertama, iaitu at-ta'ayush as-silmi, peaceful coexistence. Jadi ramai para pengkaji merasakan
istilah ini istilah baru yang baru kenal dalam 20-30 tahun. Tetapi bagi orang yang mengkaji sejarah asal sirah yang sebenarnya, sirah Nabi SAW dan sirah pejuang-pejuang muslimin terdahulu, inilah yang diasaskan oleh baginda SAW. Kalau tidak, kita terperangkap. Ramai anak-anak muda kita terperangkap, ya, terperangkap kepada menyamakan agama. Di sebalik pluralistik itu, dia bawa kepada pluralisme agama, nak menyatukan agama. Bila nak menyatukan agama, agama ni sama. Semua agama nak ajak kepada kebaikan. Sama juga seperti aliran sungai, semuanya berakhir di laut. Kita semua masing-masing buatlah kebajikan ikut agama masing-masing. Nanti sungai-sungai ini semua akan bertemu di syurga. Jadi apa akidah sekalipun tak ada masalah, kita sama saja, ya. Tuhan bina satu syurga, ya. Yang buat kerja untuk Islam masuk syurga, buat kerja untuk agama lain pun masuk syurga. Yang berpegang menganut ateism pun tak apa, asal dia baik dia masuk syurga juga. Ini orang yang buat kerja dakwah dengan kebijaksanaan. Kalau kita yang buat kerja dakwah kita tak ada kebijaksanaan itu, kita terperangkap dengan perangkap akidah ini. Jadi malam tuan-tuan dan puan, ada segelintir anak-anak kita yang terperangkap ini, yang bukan saja tak menghargai akidah lahir sebagai seorang muslim muslimah, tapi boleh berpindah jadi penganut ateism, atau kalau zaman dulu generasi lama-lama ni kita free thinker. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan asas lakum dinukum waliyadin. You have your religion and I have mine. Jadi ini bukan satu yang baru. Jadi kita mengiktiraf pluralistik, kepelbagaian atau diversity, tetapi ia bukan satu yang mistik sehingga kita terperangkap, menyebabkan kita terkeliru merasakan semua agama sama. Tak, ya. Kalaupun kita berbeza akidah, kita boleh berpegang bahawa sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Tetapi itu sama sekali tidak menghalang kepelbagaian. Sebab kepelbagaian ini satu realiti. Dalam konteks Malaysia lebih-lebih lagi. Kita ada kepelbagaian agama, at-ta'adudiyah ad-diniyah. Dan di kalangan kita pun ada at-ta'adudiyah al-mazhabiyah, kepelbagaian mazhab. Dalam kehidupan bersosial, berpolitik, kita ada at-ta'adudiyah as-siyasiyah. Dalam Perkim ada anggota pelbagai parti. Mungkin dalam Perkim juga ada anggota yang kerana sebab-sebab sejarah, amalan beragamanya berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Tapi ada yang kerana faktor sejarah, amalan beragamanya berasaskan kepada mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah. Ini satu benda yang tak langsung tak ada masalah. Saya membesar, walaupun saya orang kampung, sempat membesar di Al-Ustaz. Zaman itu tak ada masalah, kaya basikal, masuk waktu Zuhur, Asar, lalu Masjid India, salat Masjid India. Tapi 10-20 tahun lepas itu, orang dah makin kerap mengaji, makin kerap menonton video-video klip, jadi masalah, kerana perbezaan mazhab ataupun aliran-aliran pemikiran. Jadi pendakwah yang bijaksana, dia dapat membezakan mana yang lebih utama daripada banyak perkara-perkara yang utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita lihat baginda mengurus kepelbagaian di Madinah yang begitu kompleks, diberikan hak. Ada yang mengikut kabilah Al-Aus dan Khazraj. Ada hak yang dijaga dari segi agama, ada Yahudi, ada Muslim, ya. Ini semangat Saifah Madinah. Ini disebut social contract yang pertama sekali di dunia, aqd ijtimai yang pertama. Itu sebenarnya social contract, jaminan hak, huququd dima, the sanctity of blood.
hurmatul al-amwal, ya, jaminan sanctity of wealth, himayatul hurriyat, protection of freedom, hurriyatul aqidah, freedom of belief. Ini nilai-nilai yang termaktub dalam Sahifah Madinah atau Wathiqah Al-Madinah, atau orang selalu sebut Dustur Perlembagaan Madinah, ya. Prinsip equality al-musawah yang kemudiannya grup sosialis bawa, ya, equality. Ini diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam daripada pelbagai etnik, bila duduk di Malaysia, dia rasa aman. Dia rasa aman. Seaman orang yang di bawah jajahan Rom dan Farsi yang mengimpikan tentera-tentera Islam datang, sebab dia tahu kalau Islam memerintah, Islam tu adil dan tidak menindas mereka. Jadi kita nak wujudkan satu atmosfer yang sehat di Malaysia, dan janganlah ia dicemarkan oleh para pendakwah yang bercampur dengan sentimen-sentimen perkauman yang tidak sehat. Allah jadikan kita berbagai-bagai ini sebenarnya untuk kita saling mengenal, dan yang lebih utama ialah kita menyampaikan agama kita kepada rakan-rakan kita yang lain. Allah boleh jadikan dari awal lagi hamba-hambanya ni satu kelompok saja. Jadi kita baca dalam surah Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalaulah Tuhan kamu nak, dia boleh jadikan manusia semua ni satu umat yang satu, tapi mereka tetap berbeza-beza, ya. Bahkan kita tengok dalam tradisi rakan-rakan kita yang beragama Yahudi atau penganut Judaism sekalipun, ini saya petik dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Sebenarnya di kalangan mereka pun petikai juga. Orang Nasara kata agama dia lebih betul, orang Yahudi mengata-ngata kepada orang yang Kristian agama mereka lebih betul. Sebab itu Yahudi pun ada banyak mazhab, Kristianiti lagi banyak lah, ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 113 Allah dah cerita lama. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Orang-orang Yahudi berkata-kata, mengatalah, kalau kita terjemah kita kata mengata kepada orang Nasara. Orang Nasara ni pegangan mereka tak betul, tak ada apa, ya. Laisatin nasara ala syai'. Bahasa perbualan kita tak ada apa, ya, agama Kristian, ya. Dalam tafsiran dia kata pegangan mereka, ajaran mereka tu tak betul. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasara pun berkata juga, orang Yahudi pun tak ada apa-apa, pegangan mereka tak betul. Sedangkan Allah sebut wahum yatluna al-kitab. Sedangkan mereka ni Yahudi dan Nasara ni yatluna al-kitab, mereka ni membaca al-kitab. Al-kitab di sini menunjuk kepada apa? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Jadi biasa dalam agama kita pun ada perbezaan. Jadi cara penyelesaiannya dalam kita melaksanakan kerja dakwah, kita berpegang kepada semangat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Inilah perkara yang kita perlu move on dan move forward. Kita biarkan kepelbagaian itu wujud, kita urus dengan bijaksana. Dan subuh tadi saya sempat semak tafsiran apa beza, ya, ayat Quran disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling bantu-membantu dalam kerja-kerja albir dan at-taqwa. Kerja albir, kebaikan ni ialah apa yang dikasihi oleh Allah dan yang Dia redha, daripada amal-amal yang zahir dan amal-amal yang batin. Itu albir, perkara yang Allah suka dan Allah redha. Apa saja yang Allah suka dan Allah redha, maknanya kita boleh dapat keredaannya zahir dan batin. Itu albir.
Dan albir tak sama dengan at-taqwa, sebab itulah disebut hendaklah saling bekerjasama dalam albir dan at-taqwa. At-taqwa apa pula? At-taqwa tinggalkan perkara yang Allah murka, Allah yang tak suka, Allah dan Rasulnya tidak suka, zahir dan batin. Jadi kalau kita fokus kepada kerja-kerja albir dan at-taqwa, secara logiknya, naturally kita akan terhindar daripada al-is wal-udwan. Macam kita tak akan terperangkap dengan kerja-kerja dosa dan saling bermusuhan, dengki, sabotaj, rasa hak kita ni lebih baik, pendekatan kita lebih baik. Hak tu tak apa kalau berpegang macam tu, tetapi nak menghalang orang lain kerana kita rasa hak kita yang jauh lebih baik. Sebab tu dalam ayat ni berikutnya disebut Allah firman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita fokus kepada albir dan at-taqwa, tak ada masa dah. Ya, nak terjebak dengan al-ism, benda-benda dosa ni dan permusuhan. Al-ism terjebak dengan al-ma'asi, perkara maksiat. Al-udwan mana kita mencabul hak orang lain. Ya, termasuklah macam sabotaj, macam tak nak bagi laluan. Katalah kita pergi pada satu kawasan, sasaran dakwah kita, satu kawasan minoriti, kata tak apa, siapa nak buat lah, ya. Fastabiqul khairat, ya. Keperluan tu banyak. Jadi tidak kalau kita tak banyak semangat atau roh at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan ni akan menguasai diri kita. Jadi akibatnya, betul ke ini kerja dakwah ataupun dia sama dengan gelanggang-gelanggang pertarungan dalam medan-medan yang lain. Jadi oleh kerana kita ni keluarga besar tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak syorkan tuan-tuan dan puan-puan kita bersama-sama, sama ada di peringkat pusat atau negeri, memanfaatkan keluarga besar kita. Keluarga besar kita kalau di peringkat persekutuan, tadi yang bagi Taksim melawak, kalau IKIM ada peruntukan, ya, boleh dikongsi dengan Perkim. Saya nampak antara contoh lah, antara contoh. Tuan-tuan dan puan-puan nak melaksanakan satu projek dakwah, takkanlah tuan-tuan dan puan-puan juga nak buat research. Kita kena bahagi-bahagi. Jadi mungkin keperluan daripada bidang-bidang research tertentu ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh salurkan kepada IKIM, ya. Kalau IKIM pula dia boleh outsource. Ada yang dia buat sendiri, ada yang dia buat dengan tim-tim yang lain, rakan-rakan kita di pusat-pusat pengajian tinggi. Kadang-kadang kita manfaatkan pelajar-pelajar kita, kemudian dapatan-dapatan itu dibentang, barulah kita masuk tu dengan penuh langkahan strategik. Saya ingat lagi, ini sebenarnya kami belajar dengan Tan Sri dulu waktu saya di JAKIM dengan Datuk Zalim, Ustaz Khalid. Ustaz Khalid ini timbalan saya dulu. JAKIM buat kajian pembangunan sosioekonomi umat Islam Sabah, kerjasama dengan sahabat-sahabat universiti. Hasil dapatan itu kita bentang kepada pimpinan tertinggi di negeri. Sebelum itu sahabat-sahabat senior saya dah buat untuk Sarawak, ya. Ni orang lama semua tahu. Dari situlah lahir pelbagai institusi. Ini semua ikon sejarah-sejarah kecemerlangan Tan Sri dan tim dia dulu. Sebagainya yang dah meninggal. Jadi kita nak meninggalkan jasa ni, kita perlu collaborate dengan pihak-pihak lain. Kalau ada masalah kewangan contohnya, Perkim lah satu-satunya organisasi yang paling hampir dengan Mawib. Paling hampir dengan Mawib. Kalau nak beroperasi dalam wilayah, ada bahagian Baitul Mal, kita boleh bekerjasama. Kalau di luar wilayah, ada Yayasan Taqwa. Datuk Azali dulu pernah jadi chairman Yayasan Taqwa. Punyalah banyak sumbangan Yayasan Taqwa dalam negeri, luar negeri. Ini pemikiran strategik yang diasaskan oleh generasi Tan Sri dulu, ya, memanfaatkan sumber dana zakat, bukan saja bila asnaf dalam wilayah, tetapi nak membantu kerja-kerja dakwah di luar wilayah.
diwujudkan institusi-institusi yang teratur dan strategi. Jadi kalau di peringkat negeri, kita boleh bekerjasama dengan pelbagai agensi di peringkat negeri, yang semuanya berpayung di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Dan di setengah-setengah negeri pula mereka ada yayasan. Ada yang spesifik pada yayasan pendidikan, ada yang lebih umum, yayasan Islam. Dan saya bersama dengan Ustaz Khalid dalam Yayasan Muslimin, NGO kecil lah, kami bekerjasama dengan Yayasan Pelajaran Mara, menyantuni anak-anak kita di kawasan pedalaman, dan mereka ada sumber yang lebih. Kita bekerjasama dengan Yayasan Wilayah Persekutuan. Jadi sebenarnya banyak ruang-ruang yang boleh kita teroka. Belum lagi kita bicara tentang JLC, yang mereka ada peruntukan-peruntukan untuk kerja-kerja CSR. Tapi semua ini mesti datang dengan cadangan yang konkret. Sebab itulah dalam gerakan kita ni perlu ada, kita gabungkan anak-anak muda yang kalau idea ni datang daripada para senior ni, kelab 70-an, 80-an, besok dia dah boleh tunjuk paper lah. Lusa dah boleh email kertas cadangan, boleh kutip sana, kutip sini. Saya belajar daripada Dr. Razak Kecil, Datuk Dr. Razak Kecil. Dia tengok saya berpuluh dengan kawan-kawan, jumpa pihak sana, jumpa pihak sini, jarang dapat. Tapi kadang-kadang dapat tu banyak lah, boleh lah buat banyak. Dia kata strategi yang tadi salah. Dia kata zaman ni bukan macam tu, duk tunggu nak dapat hak banyak, jangan duk kejar hak banyak. Dia kata kutip sikit akan dapat lebih banyak daripada kita duk mensasarkan satu pihak saja. Ya. Jadi JLC saja ada berapa banyak, hatta majlis-majlis, yayasan-yayasan. Saya bagi satu contoh sebagai poin terakhir. Ustaz Farhan tak bagi kad merah kat saya. Satu contoh ya. Saya pernah duduk dalam panel syariah Syarikat Takaful Malaysia. Saya tengok duit tabarruk yang panel syariah buat keputusan, itu bukan milik company. Mana company tak boleh guna untuk syarikat takaful, tak boleh guna duit tu. Dekat 2 juta setahun. Lepas tu mereka bentanglah dalam mesyuarat board, mesyuarat panel syariah. Sebagai makluman sajalah, ya, makluman apa yang mereka belanjakan. Saya tengok, saya ustaz dalam panel tu, saya komplain. Saya kata, maaflah Datuk, siapa duit ni tu bagi kat surau masjid sahaja. Bagi surau masjid saja tu, saya kata saja. Yang saya komplain tu bukan apa, tukar daripada kipas kepada aircon, kapet biasa kepada wool kapet. Maknanya lebih ada benda-benda kemewahan. Musim tu musim, anak-anak kampung dapat tawaran daripada UPU. 60% saja yang terima tawaran, 40% tak terima. Bukan kerana tak layak. Sebab dalam surat tawaran daripada universiti itu banyak lampiran yang nak kena bayar pada hari pendaftaran tu 1,500. Masa tu lah tu belanja yang lain sebelum nak dapat PTPTN, tolak tawaran, tak mampu. Saya kata boleh tak kita guna duit ni, siapa boleh bukti dapat tawaran, beri satu jumlah yang dia boleh hidup di universiti 2 bulan sementara dia nak dapat PTPTN. Tu sah bagi pada surau masjid kecuali sedikit. Kalau saya tak langsung tak bagi, apa ustaz ni melampau kan, ekstrim sangat ustaz ni. Itu kita utamakan pada yang ni. Kemudian macam Baitul Mal zaman Tan Sri dulu, ada skim Al-Qardul Hasan untuk bagi nafas kepada penjajah-penjajah yang selalu kena buru dengan pihak berkuasa, melayakkan mereka dapat lesen untuk berniaga di jalanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ada satu NGO dakwah, company bagi 70,000. Banyaknya, kenapa banyak sangat? Ramai lagi pihak lain dia minta ni.
Dia kata NGO ini acara tahunan, kami ada wakil pergi tengok setiap kali dan hantar report setiap perbelanjaan yang diperuntukkan tu. Dia ada full report siap dengan gambar, dan event besar tu dia panggil pula wakil company turut hadir. Dia tengok sendiri. Kata bukan 70 ni, belanja dia banyak lagi, kita beri 70 ni sedikit, tapi dia dah kutip tempat lain lagi. Jadi bila mereka percaya kepada cara good governance kita, sebenarnya sumbernya banyak. Ini yang saya sebut dalam mukadimah tadi, ruang dan peluang tu banyak. Tapi untuk buat kerja ni kita perlu pada kepelbagaian, gabungan tenaga. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, selalu orang kata doa ni minta hasanah di dunia, hasanah di akhirat kan. Tadi tafsir ajar kita mengaku Islam tu pintu saja. Yang nak sebenarnya iman ya. Nak hasanah di dunia ke hasanah di akhirat ke, ada satu doa yang selalu saya terlupa, saya leka. Saya minta nak hasanah dunia, hasanah akhirat, tapi kunci dia ialah semoga Allah kabul amalan kita, sikit atau banyak. Itu yang menjamin hasanah dunia ke hasanah di akhirat. Kalau amalan itu tidak dikabulkan, saya rasa saya buat banyak ni. Duduk tengok Datuk Hanif pergi Kemboja, Vietnam, kita mau pergi juga. Saya pun buat banyak juga. Pergi sana besok tak ada apa, terhapus kira, sebab tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama dulu bijaknya mendidik kita dalam teks doa-doa yang maksur tu selalu ada kalimah ungkapan supaya Allah kabulkan amalan kita. Kalau Allah kabul sikit pun dah cukup selamat, cukup selamat di dunia, cukup selamat di akhirat. Lebih-lebih lagi lah kalau sumbangan tu banyak dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah tak segan nak minta masuk syurga bidun hisab, tanpa hisab ya. Macam mana saya nak minta doa masuk syurga tanpa dihisab ya? Hak kecil pun Allah tak terima. Saya semak-semak balik, oh ada sikit gangguan ada sikit gangguan dari segi kesucian niat tu, ada problem sikit. Dia nak kena ada proses tazkiyah tu nafs. Jadi kita banyak berselawat kepada Nabi SAW, itu adalah proses pentazkiyahan juga. Banyak berzikir, proses pentazkiyahan, banyak bermunajat, berdoa jangan untuk diri saja, untuk orang yang lain juga. Itu semua pentazkiyahan. Dan kalau ia dah jadi amalan atau mainan kita, mainan ni dalam istilah bidang kepakaran tafsir dia sebut riyadhah kita lah, dah jadi amalan kita, permainan kita. InsyaAllah kita mati dalam keadaan macam mana sekalipun, mati di mana sekalipun, adalah bekalan yang kita bawa. Amalan terbaik, bekalan terbaik ialah at-taqwa. Jadi saya mohon maaf saya bagi tafsir kalau saya sampai tak mencapai matlamat keseluruhannya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Okay, saya Ahmad Hazaitun bin Muhammad dari Perkim Cawangan Bandar Tasik Puteri, Rawang. Okay, saya ada persoalan. Memandangkan sekarang ni media sosial memainkan peranan untuk kita berdakwah lah kan. Tapi bagi saya, ada sesetengah pendakwah yang dalam media sosial ni banyak. Ada yang kita boleh ikut dan ada kita tak boleh ikut lah. So, apakah peranan IKIM ataupun Jabatan Kerajaan lah, ataupun pihak berkuasa untuk menapis ilmu-ilmu dakwah ni, sama ada yang bertentangan dengan ajaran kita ataupun tidak? Apa peranan dari segi Perkim ataupun dari segi IKIM ataupun Jabatan Kerajaan lah, itu saja. Pasal kita tak nak yang pengaruh
daripada maklumat-maklumat mengenai Islam ni disalahgunakan. Maknanya yang untuk kegunaan sendiri, untuk itu maksud saya. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih kepada saudara Ahmad dari Rawang. Kita maklum media sosial ni dia terbuka, walaupun kita juga maklum MCMC ada bidang kuasa tertentu terutama yang yang menyentuh isu pornografi, contohnya keselamatan, sensitiviti pada pihak-pihak tertentu, raja dan seumpamanya, ya. Tetapi pada umumnya berdakwah melalui media sosial ini atas platform apa sekalipun, dia sentiasa berkembang pantas. Dia sangat bebas dan terbuka. Jadi kalau kita nak sebut tentang kawalan dan tapisan dari perspektif undang-undang, saya berpandangan dia tidak berkesan sepenuhnya, ya. Kalau itu macam mana penyelesaian? Ini soalan baik daripada Tuan tadi. Kita perlu mendidik masyarakat supaya kita lihat isu yang dibawa dalam media tersebut. Contohnya, kalau ia berkaitan dengan isu-isu ahkam, hukum ahkam atau kefatwaan, ya, kita faham Malaysia ni sangat sistematik. Pihak yang berautoriti, kata Jabatan Mufti, JAKIM selaku urus dia pada muzakarah kebangsaan, ya, yang diselaraskan antara ashab samahah mufti-mufti, dan dia pun ada portal fatwanya sendiri. Jadi kalau masuk dalam skop isu hukum hakam atau kefatwaan, media sosial ni kita boleh dengar aja, tak ada masalah. Saya pun dengar, ya. Ada masa waktu minum kedai mamak ke, waktu-waktu serius saya tak dengar sangat lah, sebab waktu serius saya buat benda yang lebih serius lagi, ya, baca buku, baca kitab, hadir majlis ilmu, itu waktu yang serius. Waktu santai-santai ni dengar je, tak ada masalah. Saya pun banyak dengar, banyak tonton, kadang-kadang sambil-sambil berbual pun dengar juga. Tapi kalau ada perkara yang saya rasa yang ni saya pun tak arif, saya terus pergi kepada web dan aplikasi Jabatan Mufti Wilayah, search, tengok ada dah isu ni pernah dibahaskan, diputuskan. Tengok dalam senarai irsyad fatwa tu, Masya Allah, dekat, kalau saya baca dekat 10 minit tak habis, dengan segala hujah latar belakangnya, cukup ilmiah. Jadi ini yang kita perlu didik kepada masyarakat. Ataupun nak counter balik, saya tengok yang portal fatwa JAKIM, ya. Dia ada ikut negeri, fatwa negeri, boleh pergi ikut negeri, tak ada masalah. Itu satu pendekatan. Satu lagi, kita mendidik masyarakat kita supaya kita rujuk pada orang yang lebih arif. Kita ambil semangat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang lebih arif, ya, lebih bijaksana kalau kita tak tahu atau kita tak pasti. Kita dengar saja, tonton saja, tak ada masalah, buat catatan. Bila jumpa tuan-tuan guru di majlis-majlis ilmu, masjid, surau, kita boleh rujuk semula. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar saja persoalan tu, nak minta pencerahan melalui aplikasi-aplikasi agensi yang saya sebut tadi, ya. Dan mereka akan jawab dalam masa yang cepat sebenarnya. Ada pejabat mufti jawab dalam masa kurang 24 jam, ada yang dia ambil masa sikit, ya. Dan sebenarnya ada portal-portal fatwa antarabangsa pun, ya, pernah juga, ya. Kalau syekh-syekh yang terkenal, kita boleh pilih yang English speaking ada, yang Arabic ada, pelbagai bahasa ada, tak ada masalah. Dan kalaupun persoalan tu ada dijawab, kadang-kadang syekh-syekh yang terkenal ni dia ada portal dia sendiri, bukan institusi fatwa dia, portal dia sendiri, ya. Kita copy paste yang Arabic tu, yang dijawab panjang lebar tu, pergi pada Google Translate, pilihlah bahasa apa yang lebih selesa kita boleh baca, ya. Jadi saya rasa itu antara penyelesaian.
ringkasnya, kita galakkan budaya cintakan ilmu, ya, cintakan ilmu. Kita jangan dengar telan bulat-bulat, sebab kadang kita tak tahu siapa kualiti orang bercakap tu, ya. Kadang-kadang kita tahu dia sangat berkelayakan, tapi kadang-kadang Allah uji seorang manusia ni, dia melencong bila dia semakin popular, ya. Kerana populariti ini menjahanamkan syakhsiah manusia kadang-kadang. Jadi mungkin dia menjadi lebih sombong, ya, tidak menghargai pandangan yang berbeza. Benda ni kadang-kadang khilaf, ya. Tapi cara dia cakap dan jawab tu macam hak lainnya semua out, mesti pegang hak dia saja. Kalau hak lain ni memang sesat lah, sesat barat. Waktu dia belajar dulu tak macam tu, ya. Sebab dia belajar fiqh muqaran, comparative mazhab, belajar mendalam. Tapi bila dah popular ni, ya, kadang-kadang dia melencong sikit, ya. Jadi kita tak apa, ya. Itu ujian pada manusia. Okay. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Imarah Hidayah. Saya Islam baru lebih kurang 2 tahun. Saya dari Indonesia. Selama ini di Indonesia sekarang kan banyak ajaran Islam sesat, terutama di Al Zaitun. Jadi sekarang ini orang tua saya selalu perli saya, selalu buat saya cuci otak saya. Dia kata begitukah Islam, begitukah Islam, begitu. Jadi macam saya tu saya tak tahu nak jawab. Sekarang ini di tengah, saya ini bukan orang kuat, tidak. Kalau iman, dikata iman tu naik turun. Sebab apa? Orang tua saya tu selalu menakut-nakuti saya. Saya di sini tu kan sendiri. Lepas tu semua pastor, kawan-kawan saya Kristen tu sudah tidak suka dengan saya sebab saya masuk Islam. Papa saya selalu kata, engkau di Malaysia engkau jadi miskin ya, engkau jadi pengemis ya. Lepas tu kalau engkau nanti visa engkau habis, engkau sudah jadi kosong, polis tangkap engkau masuk penjara, padan muka lah engkau. Lepas tu dia sarankan lagi bagus Kristiani balik, nama saya Kristiani. Kristiani balik Indonesia, layani gereja balik, duduk dengan mama papa. Sebab engkau punya hutang, mama papa harus menjaga. Jadi sekarang ini saya bingung, macam mana saya nak respon orang tua saya, nak cakap, minta pendapat itulah. Terima kasih. Terima kasih dan setinggi tahniah pada saudari Imarah Hidayah, ya. Nama pun cantik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus dapat cahaya hidayah. Amin ya Rabb. Saya teringat kepada satu ayat, ya. Bila Imarah pun sebut iman tu turun naik kan. Masya Allah, itu istilah orang belajar dalam kelas tauhid tu, ya. Al-iman yazid wa yanqus kan. Iman dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Fenomena yang dialami oleh saudari Hidayah tu saya pun pernah alami. Saya percaya rakan-rakan yang lain pun sama. Iman kita ni turun naik kan, turun naik. Tapi ia bergantung kepada cara kita mengurus diri. Kita ingat bahawa innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman ni dia adalah bersaudara. Maksudnya saudari di sini tidak keserangan. Ramai saudara-saudara kita di sini, bahkan di Indonesia lagi ramai, lagi ramai. Jadi jangan rasa sedih. Tapi saya dapat memahami kerisauan, kebimbangan atau usikan-usikan ayah bunda di sana tu. Sebenarnya kerana dia sayang kepada Hidayah sebagai anak, ya. Dia sebut duduklah Malaysia jadi pengemis apa semua tu kerana dia sayang, dia takut Hidayah jadi macam tu. Tapi kalau Imarah Hidayah boleh buktikan
Jangan bimbang, di sini ramai orang yang caring, orang yang ambil berat, ya. Di Indonesia pun sama. Dan ibu dan ayah kita tetap sampai bila? Tetap ibu dan ayah. Jangan sesekali kita lawan, menyakiti dia atau nak ribat balik, tak perlu pun, ya. Cuma yakinkan dia, mak ayah jangan bimbang, saya okey di Malaysia semua, ya. Happy di sini. Ramai sahabat-sahabat, ya, sahabat pertim ramai. Jadi dengan cara tu kebimbangan dia tu akan kurang, ya. Sebab dia sayang sebenarnya, dia takut anak dia merempat, berjauhan daripada dia, sebab tu dia ajak balik. Tapi kalau kita boleh buktikan okey, kita okey, ya, ramai orang baik-baik di sini, insya-Allah satu masa mereka tak bimbang lah, ya. Tentang perbezaan wujud di Indonesia, macam contoh yang saudara sebut Ma'had Az-Zaitun, ya, Panji Gemilang, ya. Malam tadi pun saya tengok perbahasan di sana. Yang dalam konteks Indonesia ni mudah aja sebenarnya, kita ikut MUI, ya, Majlis Ulama Indonesia, ya. MUI di sana tu macam institusi fatwa utama kita di sinilah, ya. Sebab di sana di bawah MUI, bukan di bawah Departemen Agama. Walaupun ada hubungan yang sangat baik dalam sistem kerajaan. Jadi apa yang diputuskan oleh MUI itu, itulah yang sebenar. Itulah yang sebenar. Jadi di Malaysia pun ada buat kajian, sebab benda ni kadang-kadang dia berubah. Di peringkat awal okey, kemudiannya dia berubah, ya. Jadi saya pun di JAKIM dulu pernah juga jadi pengarah bahagian research satu ketika. Datuk Ghazali pun pernah jadi ketua penyelidikan bahagian akidah, dan kami tahu sebenarnya apa yang berlaku di Ma'had Az-Zaitun. Tapi benda ni dia berubah-ubah, ya. Mutakhir ni nampak macam ni, maklumlah, ya, makin popular, makin kaya, makin ramai pengikut, ya. Ustaz Haji Khalid pun pernah jadi atasy agama di Jakarta, lama Bapa Khalid di sana dulu. Jadi mungkin puan pun boleh dapat maklumat lanjut daripada Ustaz Khalid, ya. Ustaz Khalid kenal kan? Yang di depan ni. Mana saudari yang bertanya tadi? Saudari Hidayah tadi mana? Saya tak tengok belakangnya. Ya. Ini sahabat saya, Ustaz Haji Khalid. Saya minta izin Ustaz tolong bangun Ustaz. Bapak Khalid ni lama di Jakarta dulu, atasy agama di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dia tahu sangat, ya. Nak maklumat tambahan boleh rujuk pada Ustaz Khalid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.